Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairul hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allah Ta'ala fil kitab ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La takhunu ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surah Al-Anfal ayat 27. Tak silap saya memang ada ya ayyuhalladzina amanu masa depan tu, wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah Allah dan juga amanah, dan jangan kamu mengkhianati rasul-rasul, iaitu apa yang rasul bawa tu lah. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah amanah yang diberikan kepada kamu. Lupa ayat. La takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kamu mengkhianati amanah dan kamu sekiranya kamu mengetahui apa salahnya sekiranya kamu melanggar amanah-amanah Allah. Baik. Hai tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, adik kakak, sayang sahabat yang dirahmati Allah sekalian, tahun lepas kita tutup kuliah penteri di penteri kita ni oleh Ustaz Hafiz kita lah. Jadi tahun baru ni saya mohon izin untuk membuka tirai yang baru kuliah kita di penteri ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan seluruh sahabat-sahabat dan juga para pendengar di luar lah. Yang mana sepatutnya orang lain yang lebih layak lah, sepatutnya orang lain yang lebih layak, tapi sebab kekangan masa dan sebagainya, nasib baik kita letak jawatan je, nasib baik bekerja lagi pada hari ini. Jadi sempena hari Jumaat ni saya pernah baca dulu hadis yang mana sunnah untuk kita membaca suratul kahfi, yang mana kalau kita fadilatnya akan diberi dua cahaya di antara dua Jumaat, cahaya di antara dua Jumaat. Antara lain lagi fadilat yang dapat bersoal kahfi ni, Nabi menyebut dalam satu hadis, man hafiza asyara ayatin min awali suratul kahfi usima minat dajjal, disebut barang sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada permulaan ataupun awal surah Al-Kahfi, usima minat dajjal, dia terlepas daripada fitnah dajjal, kejahatan-kejahatan dajjal sebagainya. Baik, hadis riwayat Muslim, dan ada juga dalam riwayat lain hadis riwayat Muslim juga menyebut di akhir ayat surah Al-Kahfi tu. Baik, walau kita tak boleh nak menghafal dah, mungkin kelemahan kita boleh nak hafal dan sebagainya, pendek je surah Al-Kahfi 1 hingga 10 tu ayat dia tak payah mana, mudah je. Cuma kalau kita boleh nak hafal, kita ambil semangat, kita bacalah paling-paling tidak pun 10 ayat pada hari Jumaat ni, boleh pahala sunnah baca surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan dengan asbab kita menunjukkan kesungguhan nak elok daripada fitnah dajjal, kejahatan dajjal, keburukan dajjal, mudah-mudahan fadilat ni kita dapat, sebab ini janji Nabi kepada kita, kepada sesiapa yang menghafal ayatnya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, minggu lepas kita boleh tengok fenomena apa nama ni, gerhana, bukan gerhana bumi, gerhana matahari, yang mana satu min ayatillah, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kita boleh tengok dengan mata kepala kita sendirilah. Kita sembang, tiba-tiba hari jadi gelap sekejap. Nak cerita sebahagian Allah Ta'ala tunjuk, kalaulah gambaran hari kiamat ni lagi dahsyat lah. Saya pernah baca surah At-Takwir ayat pertama tu, Allah Ta'ala menyebut idza syamsu kuwirat, apabila cahaya matahari dilingkari cahaya-cahayanya, maknanya nak bercampur dengan cahaya-cahaya lain sebelum matahari ni gugur jatuh ke bumi. Nak cerita gerhana matahari pun kita dah rasa gerun dah. Sebab tu kita dituntut sunnah untuk melakukan solat sunat gerhana kan, nak menunjukkan kita berasa takut, kita kembali kepada Allah. Nak cerita dahsyatnya hari kiamat ni, kita boleh tengok lah gerhana tu tiba-tiba jadi gelap. Ni kalau lah matahari ni jatuh ke bumi, tersungkur ke bumi, lagi dahsyatlah dia punya suasana. Supaya kita rasa takut kepada Allah, kita kembali kepada Allah dengan melaksanakan hukum-hukum syariat, dengan melaksanakan amanah-amanah Allah. Tapi masalahnya budak-budak WeChat hari ni bila cakap pasal matahari ni, ditanya kita pula apa beza ustaz dengan matahari, ditanya. Nak tahu jawapan dia ke? Tapi bukan jawapan saya, jawapan budak WeChat. Orang tahu saya nak kongsi, kalau tak tahu saya tak kongsi dah. Nak tahu jawapan dia, jangan kecam saya. Baik.
Dia tanya apa beza ustaz dengan matahari. Kita bercerita pasal matahari sebab pasal kiamat. Tapi dia tanya pula apa beza ustaz dengan matahari. Dia kata tengok matahari panas, tengok ustaz sejuk je dia kata. Itu jawapan budak WeChat bukan jawab saya. Hashtag jangan kecam saya. Baik. Nak ceritanya hidup kita ni, umur dunia ni semakin panjang dah. Zaman kita budak-budak dulu, kita menunggu saat 20 tahun 2020 lah. Sebab kita rasa lama dia punya tempoh kan. Tapi hari ni alhamdulillah Allah Taala bagi peluang kepada kita masa hidup lagi pada tahun 2020 walaupun tak ada kereta terbang kat luar sana tu, yang pastinya duit yang banyak terbang. Baik. Nak ceritanya umur dunia semakin panjang menunjukkan umur kita semakin singkat dengan kematian. Yang masuk 4 series, 3 series dan sebagainya, yang umur subsidi dan sebagainya kena beringat-ingat lah. Maknanya umur kematian ataupun umur kita makin singkat. Maknanya umur kita dengan kematian makin hampir. Mudah-mudahan kita bercita-cita untuk mati dalam kebaikan. Jangan sekali-kali kita bercita-cita untuk mati dalam kejahatan. Ini paling teruk, tuan-tuan. Mana dalam hidup kita ni sehari-harian kita kena ubah diri. Sebab tu alhamdulillah dengan ada solatnya, kita bangun pagi solat subuh lah. Contoh kita ambil yang wajib dah. Kita ambil solat subuh, kita dalam Al-Fatihah pun kita dah minta dengan Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim kita minta. Dalam doa antara dua sujud pun kita minta hidayah daripada Allah Ta'ala. Dalam yang baca doa qunut lah, sebab dia khilaf muktabar, boleh nak amal pun boleh, tak nak baca doa qunut masa solat subuh pun tak jadi masalah. Tak jadi sesak apa pun. Nak amal pun boleh, tak nak amal pun tak ada masalah. Cuma dalam doa qunut ni, permulaan doa tu kita menyebut Allahumma hdini fi man hadait. Kita minta hidayah daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat doa kita buat dalam solat, sama ada dalam perkara sunat dan sebagainya, Allah Ta'ala caturkan hidup kita ni dalam keadaan kebaikan. Mati pun dalam keadaan kebaikan. Sebab tu amanah-amanah Allah yang saya baca dalam surah Al-Anfal tadi, amanah Allah Ta'ala ni, amanah Allah Ta'ala ni ialah tanggungjawab. Hukum taklifi kepada kita yang mampu dah menanggung halal haram, harus, sunat, makruh dan sebagainya. Maka selagi mana kita tidak gila, kita waras, maka Allah Ta'ala bebankan kita dengan amanah-amanah Allah Ta'ala ni. Sebab tu dalam surah lain lagi Allah menyebut dalam surah Al-Ahzab, ayat kedua akhir tu, ayat yang ke-72. Inna aradna al-amanata sama'alawati wal ardi wal jibali fa abaina ahyamilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya Allah Ta'ala nak bebankan ataupun menawarkan amanah ini kepada langit dan samawat, iaitu langit, dan juga pada gunung ganang. Tapi mereka takut nak memikul amanah-amanah ini. Sebab apa? Kerana mereka bimbang, gunung ganang, bukit bukar dan sebagainya, bimbang tak dapat melaksanakan amanah Allah Ta'ala. Wa hamalahal insan. Kemudian amanah ini ditanggung oleh ataupun diambil oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini zaluman, zalim dan juga jahil. Kebanyakan daripada manusia lah. Ada je manusia-manusia yang baik yang memikul amanah dengan baik, ada. Sebab tu kita tak pernah dengar cerita Nabi ni letak jawatan dengan Allah Ta'ala. Mana Rasul ni antara insan-insan manusia biasa yang dipilih Allah Ta'ala, diberi wahyu kepada mereka untuk melaksanakan tanggungjawab. Kecuali ada yang mengaku Nabi letak jawatan tu, itu bagai pening dipanggil. Tak boleh nak ikut. Nak ceritanya amanah Ta'ala ni banyaklah cerita dia. Maknanya dalam amanah Ta'ala ni hukum syariat yang mesti kita bawa dalam hidup kita. Sama ada untuk diri sendiri ke, untuk family ke, untuk sahabat dan sebagainya. Kemudian sebabnya apa? Sebab hidup kita ni mesti berakhir dengan kematian. Ada lepas kematian ada alam barzah. Lepas alam barzah ada hari akhirat. Kemudian hari akhirat, pengakhiran kitanya dunia yang tidak ada kesudahan dah, iaitu sama ada syurga ataupun neraka. Tak ada RNR. Sama ada syurga, sebab ada pandangan yang menyebut dia duduk di antara syurga dan neraka kan. Hak tentunya ada syurga ataupun neraka. Ini yang kita nak bawa diri kita. Jadi kita pokok mana sekalipun dalam tahun baru ni lah, tak semestinya masuk tahun baru nak berazam baru. Tak semestinya, sebab kita sebagai orang Islam, hari-hari sepatutnya azam baru untuk kita. Mudah-mudahan tahun ni, kalaulah kita tak mampu nak buat solat sunat dan sebagainya, at least minggu tu adalah. Dalam seminggu ada 7 hari, bangun satu hari 5 minit solat tahajud. Takkan tak boleh kan? Ataupun ada beri peluang pada keluarga kita, kalau tak pergi masjid surau,
solat berjemaah dengan ahli keluarga kita, dengan anak-anak kita yang kecil dan sebagainya, menunjukkan kita kesungguhan kita untuk berubah, kita menunjukkan kesungguhan kita untuk berubah. Apatah lagi yang sunat, apatah lagi yang benda yang wajib yang kita kena baiki dalam diri kita. Hak ada isteri, hak mana pakaian tak elok lagi, kita tegur. Kalau yang solat 5 waktu pun tak cukup, kadang-kadang 3 waktu, bila rasa perlu baru solat. Ada kita tengok sahabat-sahabat kita masa kita belajar dulu, bila naik exam baru solat. Macam mana Allah Ta'ala nak tolong kalau kita tak menjaga Allah? Fazillah yahfazka, Nabi sebut dalam satu hadis, tak silap saya. Kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Kalau kita solat pun culas, aurat pun tak jaga. Ada orang pakai tudung tapi dia tutup kepala. Dia bukan tutup aurat, dia tak tutup dengan sempurna. Jadi kita kena baiki, tengok diri kita. Kalau ada suami, balik tanya suami, kena ke tak pakaian kita ni. Kalau kita kadang-kadang masalah takut bini ni kuat sangat, nak tegur bini pun tak berani kan. Baik tak je bini. Nak ceritanya, ini tanggungjawab kita, amanah-amanah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala offer kepada kita, yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Maka kita wajib untuk menggalas tanggungjawab ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut la takhunullah, janganlah kamu mengkhianati Allah. Macam mana kita nak mengkhianati Allah ni? Ada hukum yang haram, kita kena kata haram. Kalau Allah Ta'ala kata halal, maka kita kata halal. Kalau ada lagi melibatkan dalam kewangan ni, bab riba, kena buanglah riba tu. Kalau ada pelaburan yang tidak patuh syariah, saham yang tidak patuh syariah, kita kena buang ni, ambil yang halal. Ini amanah yang sepatutnya kita bawa, kita pikul. Begitu juga dengan amanah-amanah Rasul yang Nabi Muhammad tinggalkan kepada kita supaya kita buat. Kalau kita ada kuasa, kita buatlah macam mana sekalipun, biar ada manfaat untuk seluruh umat manusia. Apatah lagi yang ada manfaat untuk agama Islam sendiri. Ni orang duk hina agama Islam, tapi kita duk berdiam diri, tak kata apa kan. Ada kuasa tapi sia-sia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam satu hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nabi sebut, barang sesiapa melihat maksiat, maka dia kena cegah dengan biyadihi, dengan tangannya, dengan kuasanya. Nak cerita kuasa ni ataupun power yang ada pada seseorang tu, kalau dia kena lawan, dia kena lawan lah. Sebab tu Allah Ta'ala pilih orang-orang yang layak sahaja untuk memikul tanggungjawab ni. Maka kalau kita ada kuasa, kita kena tegur. Tak kira lah tegur. Kalau kita mampu untuk buat status yang boleh menunjukkan kebencian kita kepada benda-benda maksiat, kita buat status kita lah. Dalam WhatsApp ke, dalam Facebook dan sebagainya, boleh lah. At least ada manfaat untuk seluruh umat manusia, ataupun ada unsur-unsur nasihat kebaikan yang boleh ada pahala, dibuat, tak ada masalah. Kalau orang lain baca, orang lain ikut, kita boleh pahala sampai sudah. Kita bimbang, kita buat dosa, orang lain ikut, sampai sudah kita dapat dosa. Tak mutabak. Na'udzubillah min zalik. Nak ceritanya banyak amanah-amanah Allah Ta'ala. Sepanjang tahun baru ni, mudah-mudahan azam kita untuk berubah lebih jauh lagi. Yang mana ada anak sekolah, kita jangan nak suruh anak kita pandai bab akademik saja, agama kita tinggal kan. Sampai ada orang sedih, anak tak boleh target 8A, 9A, tapi solatnya tak tahu ke mana, aurat tak tahu ke mana, ikhtilafnya tak tahu ke mana, hancur juga tuan-tuan. Sebab agama Islam lah yang menyelamatkan diri kita daripada segala bencana, sama ada di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana itulah pengakhiran kita dan seluruh umat manusia yang hidup atas muka bumi ni. Saya rasa sekadar itu dulu untuk hari ini tuan-tuan, puan-puan. Mudah-mudahan panjang umur rezeki, kita berjumpa lagi di minggu boleh pentazkirah orang lain pula lah. Orang je mudah tengok muka saya ni. Tak ada muka lain. Baik, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.